Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ustazah Nurul akan mengajarkan subjek fiqh tahun 4. Okey, kita pergi kepada pelajaran pertama iaitu solat Jumaat. Okey, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar apa itu solat Jumaat, syarat wajib dan syarat sah, rukun solat Jumaat, dan akhir sekali sepatutnya kita ada simulasi, tapi murid-murid boleh buat simulasi tu kat rumah. Okey, dengan bimbingan ibu bapa semestinya. Jangan buat seorang-seorang, nanti salah ajaran. Okey, first kita tengok pengertian dulu. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Okey, kat sini ada few points yang kita kena ingat. First, solat Jumaat ni adalah solat 2 rakaat. Dia tak ada banyak rakaat, dia ada 2 rakaat. Yang kedua, pada waktu Zuhur. Dia tak ada pada waktu Asar ke Maghrib ke, tak ada, dia pada waktu Zuhur. Okey, seterusnya hari Jumaat. Dan nama pun solat Jumaat, jadi ia dilakukan pada hari Jumaat. Lepas tu secara berjemaah, iaitu secara beramai-ramai. Okey, lepas tu didahului dengan 2 khutbah. Ini yang terakhir. Solat Jumaat ni dia akan didahului dengan 2 khutbah. Okey, persyariatan solat Jumaat ni kita boleh tengok melalui dalil nakli dengan dalil nakli tu ada Al-Quran dengan hadis lah. Okey, untuk yang Al-Quran, Ustazah baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, kat sini boleh tengok kalau nak buka Quran pun boleh, surah Jumaat ayat 9. Maksud dia, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah, iaitu pergi masjid untuk mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkan berjual beli, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kat sini Allah pesan ke orang-orang yang beriman ni, bila dengar azan je untuk solat Jumaat ni, stop semua benda. Siapa yang berjual beli tu boleh berhenti, siapa yang buat benda-benda yang lain tu boleh berhenti, siapa yang bekerja tu boleh berhenti, terus pergi solat Jumaat. Okey, kalau hadis pula, di sini sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Okey, maksud dia solat Jumaat tu adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah. Okey, kat sini solat Jumaat tu memang benda yang hak tu maksudnya benda yang memang kena buat oleh setiap lelaki muslim secara berjemaah. Okey, riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat wajib solat. Okey, syarat wajib solat Jumaat. Okey, siapa je seseorang muslim tu, bila mana dia wajib untuk buat solat Jumaat tu. Okey, seseorang tu kenalah Islam. Kalau kafir tak perlulah, sebab dia tak disyariatkan. Ni orang Islam. Seterusnya baligh, berakal. Orang gila tak boleh lah. Merdeka, bermastatin, sihat. Okey, bermastatin kat sini maksudnya dia tinggal kat suatu tempat tu. Kat situ dia tinggal kat situ, dia solat Jumaat. Macam tu. Bukanlah kira apa kita panggil bermusafir. Okay, seterusnya syarat sah solat Jumaat. Okey, syarat sah solat Jumaat ni kita tengok. Okey, dia kena ada 4 perkara ni. Saya ada 1 2 3 4. Okey, so dia kena ada 4 perkara ni baru kira sah lah sesuatu solat Jumaat tu. Okey, first dia kena didirikan pada waktu Zuhur. Kalau buat pada waktu Asar ke Maghrib ke, kira tak sah lah, sebab syarat sah dia kena pada waktu Zuhur. Okey, seterusnya didahului dengan 2 khutbah. Dia kena ada 2 khutbah. Khotib tu dia kena bagi 2 khutbah. Kalau dia bagi 1 khutbah tak dikira lah. Okey, seterusnya didirikan di tempat yang ditetapkan. Yang akhir sekali didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Okey, tadi kita belajar syarat-syarat wajib solat Jumaat kan. So kat sini
syarat-syarat wajib solat Jumaat tu bila penuh tu kiranya dia termasuklah dalam 40 orang lelaki tu. Okey, seterusnya rukun solat Jumaat. Okey, rukun solat Jumaat kat sini kita ada 13. Okey, pertama niat. Yang kedua berdiri betul bagi yang mampu. Okey, bagi siapa-siapa yang sakit tu dia boleh buat secara duduk, tapi dia diperlukan untuk macam berdiri dululah baru boleh duduk tu. Okey, lepas tu takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk dan tumakninah. Okey, tumakninah kat sini maksudnya apa? Kena berhenti seketika. Bukannya kita rukuk laju-laju tu. Tu tak dikira. Lepas tu iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dan tumakninah, duduk tayat akhir, membaca selawat, salam dan tertib. Okey, tertib ni penting. Kalau tak ikut turutan kiranya tak salah solat tu. Okey, lepas tu sunat Jumaat. Okey, sunat Jumaat ni kenapa kita panggil sunat? Sebab bila kita buat tu kita dapat pahala. Okey, kalau wajib tu kita kena buat. Kalau tak buat dapat dosa. So kalau sunat ni bila kita buat kita dapat pahala. Okey, so siapa nak dapat pahala lebih tu bolehlah kita buat sebelum kita solat Jumaat ni. Okey, contoh yang pertama mandi sebelum pergi ke masjid. Okey, kalau tak mandi pun tak apa sebenarnya, tapi kalau kita mandi kita dapat pahala sunat. Membersih dan memotong kuku, tangan dan kaki. Memakai wangi-wangian, datang awal ke masjid, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Okay, kat sini kena ingatlah doa masuk masjid apa. Lepas tu solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Niat iktikaf dan yang akhir sekali berzikir dan membaca Al-Quran. Ini pun benda-benda sunat lah, dapat pahala. Okay, lepas tu hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah ni macam kelebihan. Apa yang kita dapat? Benda-benda baik. Bila kita buat solat Jumaat ni, kita akan mentaati perintah Allah. Yalah, sebab benda tu salah satu perintah daripada Allah lah. Kita kena solat Jumaat tu. Bila kita solat Jumaat, maksudnya kita lebih taat kepada Allah. Okay, menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan. Kat sini kan kita solat tadi ramai-ramai kan, 40 orang kan. So kat situ kan ramai umat Islam, orang-orang Islam yang lain yang macam-macam berbeza bangsa apa semua kan. So kat situ lah kita kenal orang-orang yang beragama Islam yang lain. Lepas tu melatih taat kepada pemimpin dan berdisiplin. Lepas tu mendapat pengajaran daripada khutbah Jumaat. Kat sini kita bukannya datang duduk dengar je, kita ambil iktibar juga apa pesanan-pesanan dia. Sebab kan bukannya sama kan, setiap minggu kan benda-benda setiap khutbah lain-lain kan. So banyak sebenarnya iktibar yang boleh kita dapat. Lepas tu yang macam perempuan ni pun kita boleh dengar juga kan, ada live kat TV. Kita boleh ambil juga iktibar daripada khutbah tu. Okay, lepas tu menghayati syariat Islam yang menjadi panduan dalam kehidupan. Okay, tahukah anda orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah akan menutup pintu hatinya. Okay, kat sini ini kira macam keburukan lah. Bila orang tinggalkan solat Jumaat tu 3 kali berturut-turut, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Oleh itu kita sebagai umat Islam ni kena patuhlah dengan syariat Allah. Yang lelaki pergi solat Jumaat, macam tu. Kita ambil iktibar daripada khutbah dan lain-lain. Okay, untuk hari ni itu saja. Sebab lepas ni kita akan belajar pelajaran kedua. Okay, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih.